Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah memberi kita peluang dan ruang untuk sampai ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Tuan-puan ya, cuba kita bayangkan pada Ramadan tahun lepas 2019, Allah pilih kita untuk sampai ke Ramadan tahun lepas 2009. Jadi lepas habisnya Ramadan, hari demi hari, bulan demi bulan, masa demi masa, dan akhirnya Allah Ta'ala izinkan kita berada lagi dalam bulan Ramadan tahun ini 2020. Jadi tuan-puan, ini adalah satu anugerah yang besar lah Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang adalah sebuah manhaj rabbaniyah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ialah macam kita tahu sekarang kan, pandemik yang berlaku di Malaysia dan seluruh negara, COVID-19, semua negara terkesan dan berpuluh-puluh kematian dan ada beratus-ratusan kematian yang berlaku disebabkan COVID-19 yang akhirnya mereka tak dipilih oleh Allah untuk sampai ke dalam bulan Ramadan lah. Lakin Allah Ta'ala yaqdi fil ibadi ma yasha' wa yakhtar. Tapi Allah Ta'ala dia pilih di kalangan hamba-Nya yang betul-betul yang dia nak pilih untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala kan, para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, Nabi Muhammad SAW, sebelum sampainya Ramadan, mereka selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah. Mereka merayu semoga mereka sampai dalam bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah beri kita peluang untuk merasai nikmat bulan Ramadan ini. Jadi kesungguhan para salafus soleh untuk meminta doa untuk sampai Ramadan, untuk sampai ke bulan Ramadan, pasti dan pastinya ada 1001 sebab lah betapa besar hikmah dalam bulan Ramadan yang kita boleh lihat lah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa seperti mana yang diwajibkan kepada umat sabiqah, umat-umat terdahulu. Maksudnya puasa ni bukanlah sesuatu yang baru bagi kita semua, tapi puasa ni adalah kefarduan, kewajipan yang mana sabiqah sejak zaman umat Nabi terdahulu lagi, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim dan kaumnya, Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Lut dan semua kaumnya. Zaman-zaman dulu lagi dah diperintahkan, sudah diperintahkan berpuasa. Dan sehinggalah ke akhirnya kita di zaman umat Nabi Muhammad diperintahkan juga untuk berpuasa lah. Yang kedua tuan-puan ya, apa sebenarnya tujuan yang Allah nak untuk kita capai dalam bulan Ramadan ni? Apa tujuan sebenar, goal kita untuk bulan Ramadan ni? Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa lam yaqul la'allakum ta'tashun, wa lam yaqul la'allakum taj'un, walakin Allah Ta'ala qala la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala mentaklifkan, memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa tujuan dia? Bukanlah sekadar kita puasa ni semoga kita ni capai dapat tahan dahaga. Bukanlah sekadar kita puasa ni supaya kita dapat capai kita tahan diri daripada lapar. Tak. Tapi tujuan sebenar yang Allah nak kita capai dalam Ramadan ini adalah semoga kita mencapai takwa. Itulah apa. Ya, jadi tuan-puan ya, takwa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ni apa dia sebenarnya nak bagi tahu kat kita. Jadi at-taqwa khasyatun mustamirah wa khalil dhunubin saghiratin wa kabirah. Maksudnya adalah takwa ni adalah takut kita kepada Allah, merasakan khusyuk kita kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Yang mana selama ini kadang-kadang kita ni acuh tak acuh kerja kan. Maksudnya tak apalah, dosa kecil je pun, tak apalah, lepas ni Allah akan maha pengampun, buat sekejap je lah, nanti Allah ampunkan lah. Jangan rasa macam tu tuan-puan Betapa celakanya manusia yang menggunakan kesempatan, yang mengetahui bahawa Allah tu maha pengampun, tapi dia menggunakan kesempatan itu dengan sebab untuk dia buat maksiat ketika ini. Jadi berhati-hatilah, janganlah guna kesempatan itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan apa yang terlintas di fikiran. Kita merasakan takut kita sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita melakukan persediaan, persiapan untuk kita meningkatkan amal kebaikan kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan hubbullah, meningkatkan cinta kita kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, macam mana kita nak melatih diri kita
Yalah, sebenarnya selama ni kita banyak buat perkara-perkara yang kadang-kadang benda yang harus, kadang-kadang pun ada benda yang makruh yang kita tak sedar mungkin kan. Terlalu banyak tengok TV, drama demi drama, movie demi movie, buka handset, macam-macam media sosial kan sekarang, Instagram dengan Facebook, Twitter dan sebagainya. Kadang-kadang banyak masa yang kita habiskan dengan perkara-perkara yang tak berfaedah pun, kan? Tapi tak dinafikanlah, adalah setengah orang yang menggunakan masa untuk dia menonton ceramah-ceramah pengisian agama untuk dia menambah ilmu kan. Itu bagus. At-taqwa khawfun minal jalil wa innama sawm yata'ammal ma'al qalb ولا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع الأنف ولا يتعامل مع الأذن ولا يتعامل مع البطن ولكن حدثك الله تعالى عن قلبك ويزداد حبك الله. Jadi tuan-puan, takwa ni adalah takut kepada Allah dengan takut yang berterusan, dalam masa yang sama mempersiapkan diri, menyusun strategi untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan cinta kita kepada Allah. Jadi puasa ni juga adalah kita berhubung, macam mana kita berhubung puasa kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kita meletakkan jiwa raga kita, ibadah kita buat semata-mata kerana Allah. Bukan sekadar okey aku dah buat, tak. Tapi sebenarnya jiwa raga kita tarik, kita paksakan dia untuk kita bagi kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi yalah, bukanlah puasa ni sekadar kita ni okey kita ni just kita dah tahan lapar, tahan minum, kita dah tahan apa benda yang kita tahan, tapi dalam masa sama kita mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah dan kita memberi hati kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Taala, ikhlas billah, ikhlas betul-betul kerana Allah untuk kita memberi amal ibadat aku, hidupku kerana-Mu ya Allah, dan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-puan, kadang-kadang ada di antara kita ni, kita merasakan okey puasa tu hanya okey kita melahan lapar dan dahaga dah. Lepas tu golek-golek dekat katil, main handset, lepas tu scroll Facebook, scroll demi scroll sampailah tangan kita pun dah penat dah nak scroll kan. Tengok gambar orang tu, tengok orang ni masak apa dan sebagainya. Jadi banyak masa kita terbuang habis macam tu. Jadi saya nak datangkan satu analogi lah kan. Umpama macam ni lah, ada dua orang. Hadza sha'im wa hadza sha'im. Walakin hadza ja'i wa 'atashan faqat. Laysa sha'im. لماذا؟ لأن لا يحقق غاية الشرعية التي شرعت الصوم من أجلها. Tapi memanglah sah puasa dia, tak perlu ganti. Tapi isu dia, adakah dia mencapai hakikat sebenar tujuan pensyariatan puasa tu? Untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk apa? Untuk beroleh takwa. Jadi puasa ni adalah satu peluang yang kita kata tarbiyatul Ramadan. Jadi kita jadikan Ramadan ini medan untuk kita berhempas pulas, mengeluarkan segala sebanyak ibadah yang boleh, dengan puasa, dengan zikirnya, dengan Qurannya, dengan sedekah dan sebagainya. Jadi tuan-puan ya, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah lebih dekat daripada hamba-hamba yang melakukan kebaikan. Kalaulah kita ni manusia ni, kita buat perkara yang Allah wajibkan, kita buat perkara yang Allah suruh dan tinggalkan segala perkara yang Allah larang. Baca Al-Quran, berzikir, bersedekah, menghubungkan hubungan silaturahim, tak menyombong, saling bertegur sapa. Biarlah orang tak tegur tapi kita start, biarlah orang tak tegur tak apa, biar kita start dulu, lama-lama akan erat hubungan, saling menukar juada, diri dan campak diri jauh-jauh daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Ghadul basar, tundukkan pandangan mata kita. Kadang-kadang selama ni kita ikut suka je, kita tak disiplinkan mata kita. Kita nak tengok, kita tengok. Kita tak nak tengok, kita tengok juga. Jadi selama ni kita tak disiplin. Tapi jadikan bulan Ramadan ini medan untuk kita berubah, disiplinkan diri kita. Janganlah tengok benda yang tak sepatutnya. Taraku ma la ya'ni, tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengan kita. Tak melakukan perkara-perkara munkar. Semua kebaikan yang kita lakukan, semua kewajipan yang kita buat Allah suruh. Segala perkara yang Allah larang kita tinggal. Perkara-perkara yang baik yang kita lakukan ini, sesungguhnya rahmat Allah lebih dekat untuk Allah bagi kepada kita berbanding apa yang kita lakukan. Allah akan bagi apa yang dia nak, dia akan lebih. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih dekat daripada hamba ni yang melakukan kebaikan. Allah akan bagi. Kau dah buat apa yang aku suruh, kau dah buat apa yang aku larang, kau dah tinggalkan apa yang aku larang, aku akan bagi rahmat, kasih sayang kepadamu berlimpah-limpah kali ganda. Maka jaga-jagalah tuan-puan. Inilah peluang dan ruang untuk kita merubah diri kita, untuk jaga, untuk kita merubah diri kita, untuk menjadi hamba yang benar-benar itqan, mencapai darjat takwa. Kita masuk dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan yang sangat suci dalam ini. Jadi perlulah
Jadi perlulah untuk diri kita, mengisafi diri kita, muhasabah diri kita, untuk kita menjadi jiwa yang suci. Latih diri supaya kita mempunyai hati yang sejahtera, hati yang suci, supaya bila Ramadan habis nanti kita akan kembalikan kepada Allah Ramadan ini dengan amalan-amalan yang suci. Sesiapa yang dapat merasai, dapat memasuki, sesiapa yang dapat memasuki pintu Ramadan, menikmati Ramadan, tetapi setelah selesainya Ramadan Allah tak ampunkan dosa dia, Allah menjauhi dia jauh-jauh, maka orang ini betapa ruginya dia apabila dia dipilih untuk masuk dalam bulan Ramadan tapi dia mensia-siakannya. Na'udzubillah, mensia-siakannya. Na'udzubillah min zalik. Rugi sangat kalau kita sia-siakan bulan Ramadan dengan main game, main handset, sibuk dengan media sosial, kan. Sangat rugilah pada saya. Gunalah peluang ini untuk kita jadikan bukan handset sebagai teman. Walaupun selama ni kalau bangun tidur je tengok handset dulu ke dan sebagainya, tengok alam kan. Tapi jadikanlah bulan Ramadan ini latihan untuk kita menjadikan Al-Quran ataupun zikir itu sebagai teman kita. Sebelum kita tidur, sebelum kita tidur, selepas kita bangun tidur, jadikan dia adalah kawan kita. Bangun je pegang Quran. Dan sikit pengalaman yang saya nak share dengan tuan-puan masa saya belajar di Mesir dulu. Kat Mesir dulu saya berpeluang, alhamdulillah, menikmati Ramadan di Mesir. Orang Mesir kalau kita lihat orang Mesir bila diorang masuk bas, diorang baca Quran. Amu-amu pakcik-pakcik yang tunggu kat kedai nak jual buah-buahan, sambil-sambil nak jual buah, tak ada pelanggan lagi, Al-Quran yang dia buka. Dia baca Al-Quran helaian demi helaian, helaian demi helaian. Sambil tunggu bas, pelajar-pelajar yang sambil tunggu bas buka Al-Quran helaian demi helaian dia baca. Sambil berjalan, sambil buat perkara-perkara yang apa yang mereka buat, sambil tu Al-Quran mesti ada dalam tangan, mesti ada dalam beg untuk mereka baca. Jadi betapa lazatnya, betapa asyiknya mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, sebagai teman, berbanding dengan pergi mana-mana dengan handset, nak main game, nak tengok drama demi drama. Tinggallah sekejap ya sahabat-sahabat dalam bulan Ramadan ni dan kita cuba latih. Mudah-mudahan apa yang kita latih dalam bulan Ramadan ini menjadi darah daging kita, menjadi tabiat kita selepas Ramadan, kita tetap menjalankan hubungan yang intim, yang rapat diri kita dengan Al-Quran, dengan zikir. Ya Allah, Ramadan ni adalah ayyaman ma'dudat, adalah hari-hari yang ditentukan, beberapa hari je. Dalam Ramadan ada 30 hari je. Dia tak ada pada hari-hari yang lain. Specialnya bulan Ramadan ni, kalau kita puasa dalam bulan Ramadan ni, ganjaran pahala dia tak sama dengan kita puasa sunat Isnin, puasa Yaumul Abyad, puasa Arafah, tak sama ganjaran pahala puasa sunat ini dengan puasa Ramadan. Ramadan ini puasa, kalau kita puasa dalam bulan Ramadan dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita kepada Allah, dengan keikhlasan benar-benar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan lipat kali gandakan pahala kita, melipat kali gandakan pahala kita berbanding dengan puasa-puasa sunat yang lain. Jadi tuan-puan, puasa ni adalah menjadikan salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu tak kenal dah kawan-kawan mereka. Yang dulu rapat, dia tak kena jadi sendiri-sendiri untuk pulun, untuk maraton, untuk berlumba-lumba melakukan amal kebaikan, dari segi kebaikan dia, dari segi ibadahnya kepada Allah, memperlipat kali gandakan bacaan Al-Quran, lepas katam lagi, lepas zikir lagi, lepas sedekah lagi, dan macam-macam diorang buat, struggle untuk diorang lakukan dalam bulan Ramadan ini sebab diorang memahami konsep bulan Ramadan ini akan dilipat kali gandakan pahala, dan pahala-pahala ini mudah-mudahan mencapai darjat takwa yang akhirnya mereka berjaya di hari akhirat nanti. Jadi macam kita lihatlah kan, kita ni kalau kita yang pernah merasai exam dulu, sama ada SPM ke, STAM ke, diploma, master, PhD dan sebagainya, kita ni kalaulah kita dalam zon exam, peperiksaan besar yang kita nak hadap, mestilah kita ni akan rasa bersungguh-sungguh, kita asyik dengan buku kita mentelaah, kita ulang kaji helaian demi helaian, dah hafal baca lagi, dia buat nota dan sebagainya. Kita akan struggle, macam mana pun kita akan pulus sehabis daya untuk kita nak perform, untuk kita memahami apa yang kita belajar lah kan, supaya kita ingat kita nak capai dalam exam nanti, kita nak dapat keputusan yang cemerlang. That's why kita struggle. Dan tibalah saat dinantikan keputusan peperiksaan keluar, dan kita mencapai keputusan yang cemerlang dan dipilih antara pelajar yang cemerlang. Ketika itu berlinanglah air mata kita gembira, dan ibu kita sangat gembira dan memeluk kita betapa hebatnya anakku, betapa riangnya, betapa seronoknya anak aku telah berjaya. Jadi ketika itu kita rasa alhamdulillah, selama ini keringat kita, penat kita, lelah kita, tak bangun selama ini, kita tak tidur malam, baca buku dan sebagainya, akhirnya kita berjaya di atas usaha dan izin Allah Ta'ala. Allah beri kita kejayaan. Begitulah juga tuan-puan, kalau kita nak
contoh mudah lah kalau kita nak tengok bulan Ramadan ni, kita struggle sungguh-sungguh untuk mencapaikan takwa, untuk mencapai takwa dengan cara kita macam-macam ibadah yang kita buat, puasa, zikir, dengan ceramah-ceramah agama untuk bertambahkan ilmu dan beramal, dan amal-amal kebaikan yang lain kita buat, sedekah, bagi menyampaikan salam, menghubungkan hubungan silaturahim dengan jiran dan sebagainya. Dan berkaitan dengan amalan-amalan ini, cuba bayang bila ini yang kita buat, Allah Ta'ala catatkan nama kita di pintu syurga. Ketika di hari akhirat nanti, di alam baqaq nanti, betapa kita rasa, Allah, betapa gembiranya aku setelah mana aku telah berhempas pulas beribadah kepadamu, aku telah mencapai syurga-Mu ya Allah. Dan itu kita rasa gembira yang teramat, yang sukar untuk kita nak gambarkan. Jadi tuan-puan, kalaulah exam tadi yang kita cakap tadi, exam tadi pun kita dah gembira sangat-sangat kat dunia, apatah lagi kegembiraan yang sebenar-benarnya yang sepatutnya kita perlu capai di hari akhirat nanti. Okey tuan-puan, Ibn Qayyim ada mengatakan bahawa orang yang berlumba-lumba mengejar kebaikan di dunia, dia adalah orang yang berlumba-lumba mengejar syurga di akhirat. Subhanallah. Maksud kalaulah kita ni, hidup kita selama mana kita hidup, kita bersungguh-sungguh apa yang kita lakukan kerana Allah dan mempertingkatkan amal kebaikan kita untuk membina rohani, membina jiwa kita, akhirnya kita menjadi hamba yang betul-betul mengisafi tujuan kehidupan kita dan mencapai darjat takwa. Orang yang kejar kebaikan itu yang di dunia, benarnya dialah orang yang mengejar syurga di akhirat. Saya nak kongsikan dengan tuan-puan untuk kita sama-sama beroleh semangat apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahululah dalam bulan Ramadan. Dari segi membaca Al-Quran, kalau kita tengok Imam Bukhari tuan-puan, Imam Bukhari dia membaca Al-Quran setiap saat, setiap masa yang Imam Bukhari dia membaca Al-Quran setiap masa dia baca Al-Quran, sehingga kan sebelum dia iftar dalam sehari itu pasti Imam Bukhari akan mengkhatamkan Al-Quran. Jadi jelah macam kita tahulah kan, Sifatul Safwah ada menyebut orang yang habis dia khatam Al-Quran, itu adalah waktu mustajab untuk dia untuk berdoa lah. Habis khatam Al-Quran, doalah apa yang kita hajati, insya-Allah Allah akan makbulkan. Dan dalam kitab yang sama juga menceritakan tentang Imam Syafi'i. Tuan-puan, Imam Syafi'i dia khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Jadi mereka ni dah tak hirau dah lah TV ke handset ke apa-apa perkara-perkara keduniaan yang tidak memberi apa-apa faedah, mereka tolak tepi. Dan mereka akan fokus Quran, zikir, sedekah. Jadi tuan-puan, kita ni orang Melayu kan, kita ni ramai je yang tak faham bahasa Arab sebab kita bukan orang Arab kan. Kita lebih meshi, kita lebih mahir dalam bahasa Melayu, bahasa kita sendiri. Tak apalah, saranan saya, bacalah Al-Quran sekadar sebanyak mampu, bacalah Al-Quran sebanyak mana yang kita mampu. Baca sebanyak mana yang mampu. Baca sebanyak mana yang mampu. Dalam masa sama, puasakanlah handset tu. Kan kalau saya kat rumah, saya ajak sama-sama isi rumah, kita cuba kan waktu maghrib tu kita letak handset dekat atas almari. Selagi orang tak telefon, selagi tu tak urgent lah, tak payahlah kan. Selagi orang tak telefon tu, selagi tu tak ada perkara yang urgent kan, tak ada benda yang emergency, jadi biarlah. Kalau orang telefon tu kita angkat lah kan. Jadi bila lepas maghrib tu kita boleh fokus dengan amal fardi kita lah, dengan amal, dengan solat kita, dengan solat sunat, dengan zikir, dengan tarawih, supaya kita boleh fokus Al-Quran demi Al-Quran. Jadi ia perlukan disiplin. Buatlah meeting keluarga kan, refresh balik Ramadan sebelum ni apa yang kita telah capai. Qiyam, tahajud kita pada malam hari berapa hari dah, ni hari ke-9 contohnya kan. Dah berapa hari dah kita tinggal, refleksi balik. Zikir, tiap hari kita aim zikir paling kurang sehari kita nak capai 500 contoh. Berapa hari je yang kita dah capai. Jadi kita refresh balik supaya ada peningkatan amal kebaikan kita untuk akan datang. Okey, itu Al-Quran. Okey, yang kedua, tuan-puan, saya nak share dengan tuan-puan apa yang dilakukan oleh orang-orang hebat yang terdahulu dari segi qiyam lah. Yang kedua, qiyam. Saya nak share dengan tuan-puan seorang sahabat nama dia Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ni, dia bila malam hari dia baring-baring, dia nak tidur kan, dia akan bercakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, neraka Jahannam tak akan biarkan aku tidur lena pun. Jadi bila dia cakap, dia akan berfikir dan terus dia akan bangkit untuk melakukan qiyamul lail. Jadi tuan-puan, apa motivasi dia? Motivasi dia tuan-puan, neraka. Dia rasa macam aku nak tidur malam ni, Kang mati nanti masuk neraka, macam mana biar aku bangun qiyam. Itu motivasi dia. Masya Allah kan tuan-puan kan. Jadi kita dalam hidup kita perlu ada satu motivasi untuk itu sebagai momentum kita bergerak laju beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, kita ni kadang-kadang kita dah kunci alam dah kunci alam pukul 4 pagi kan.
bunyilah alarm tu. Lepas tu kita pun postpone. Tak apalah nanti lagi 10 minit bangun. Tekan lagi. Yang syaddad bin Auf dia seberat untuk berat kalau dia tak buat kiam dia seberat sangat. Dia fikir nanti neraka ni. Yang kita ni kadang-kadang tuan-puan apa yang kita berat? Kita berat angkat selimut. Beratnya lah selimut. Rasa macam ada gajah atas badan ni. Berat. Cuba ya tuan-puan kita sama-sama hari ni kita cuba dan seterusnya sebagai ia jadi darah daging untuk kita. Kita rasa macam kalau tak buka selimut ni neraka nanti. Jadi kita bangun. Jadi kita kena ada dalam hidup kita motivasi untuk kita kuat lah. InsyaAllah. Jadi tuan-puan, tabzirul waqt yang ketiga adalah tabzirul waqt. Ibnu Qayyim ada mengatakan bahawa orang yang membazir waktu ni dia lebih bahaya daripada kematian. Bazir waktu lebih bahaya dari mati. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata kalau kita bazirkan waktu kita, bazirkan masa kita, sebenarnya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Tapi kalau kita bertemu dengan kematian, kita akan memutuskan hubungan kita dengan manusia dan ahli keluarga kita. Maksudnya apa yang lebih besar kat situ? Apa yang lebih bahaya? Lebih bahaya adalah apabila kita membazir waktu lah. Bila kita membazir waktu, kita tidak menggunakan masa dengan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, maka sebenarnya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Yang mana aim kita untuk di akhirat nanti kita nak dapat rahmat Allah untuk kita masuk ke syurga. Tapi disebabkan bazirnya waktu kita, banyak tidur, banyak main game, banyak tengok movie, banyak melihat filem-filem, adegan-adegan yang Allah larang. Jadi benda-benda ni yang merosakkan jiwa pemikiran kita dan akhirnya kita ni terbuang macam tu je masa kita. Bersama kita berkongsi dan ingat memperingati antara satu sama lain. Dan akhir sekali daripada saya, semoga saya dan kita semua beroleh darjat takwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Taala melepaskan kita daripada siksaan api neraka Jahannam. Dan akhir nasihatkan diri saya dan tuan-puan sekalian, apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan keimanan yang betul-betul sungguh-sungguh dan mengharapkan ganjaran dan keampunan oleh Allah, maka Allah Taala akan ampunkan. Allah Taala akan dilik segala dosa-dosa dia yang lalu. Seperti kain bersih, seperti baby yang baru lahir tak ada dosa. Kita nakkan Allah catatkan nama kita di tepi syurga. Semana kita gembiranya dulu, mak-mak, adik dah masuk, adik dapat tawaran masuk universiti, mak, adik gembira sangat. Betapa gembiranya kita ketika itu apabila nama kita tercatat dalam universiti. Dan cuba bayang tuan-tuan ketika hari akhirat nama kita dicatat sebagai penghuni syurga. Itulah kejayaan yang sangat-sangat kita tunggu dan sangat kita idam-idamkan ketika di dunia. Jadi tuan-puan, sebelum berundur diri saya minta maaf salah dan silap ya, anak muda banyak celoteh. Jadi kita orang sini untuk sama-sama memberi manfaat pada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang mendengar. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk kita mempergandakan amalan kita dalam bulan Ramadan. Dan dalam masa yang sama, semoga saya, ahli keluarga dan semua kita dapat menjauhi maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaudiukum fi ri'ayatillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan